Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini ada 3 cerita. Cuma cerita yang pertama adalah sambungan daripada cerita 2 hari yang lepas. Ada juga yang tanya kepada Abang, kenapa Abang putuskan cerita tu? Sebenarnya cerita tu terlalulah panjang. Jadi Abang putuskan jadi 2 supaya tidaklah terlalu boring. Video yang lepas pun hampir-hampir 40 minit. Agaknya kali ini pun hampir-hampir 40 minit juga rasanya. Panjang cerita kali ini. Tapi selepas cerita pertama, cerita kedua dengan yang ketiga adalah cerita yang betul-betul nanti Abang ceritakan. Cerita yang pertama ni adalah sambungan macam mana dia berubatkan. Okey, jadi tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka berdua yang telah mendidik dan membesarkan kita. Jadi, tanpa membuang masa, Abang akan teruskan dengan cerita kali ini. Cerita yang pertama ni adalah sambungan daripada cerita 2 hari lepas, kisah Ajuk. Waktu tu dia dah berkahwin. Ingat ya, dia dah berkahwin dengan isteri dia. Tapi selalu gaduh. Orang kata panas. Ada je yang tak kena. Sikit hal boleh jadi gaduh. Sebab Ajuk ni daripada dulu memang pernah belajar silat. Dan pada masa yang sama pernah belajar tentang tapi bacaan-bacaan untuk memanggil makhluk lain yang kena baca Al-Fatihah 7 kali itu. Itu adalah satu benda yang membuatkan hubungan dia dengan isteri ni betul-betul tegang. Pada masa yang sama, Ajuk berkenalan dengan satu keluarga angkat. Memang rapatlah dengan dia. Dalam keluarga angkat tu, ada seorang adik perempuan angkat dia namanya Faridah. Adik angkat dia ni ada kelebihan untuk melihat makhluk alam sebelah. Dengan kata lain, hijabnya terbuka. Jadi dia pernah beritahu Ajuk yang ada 3 makhluk yang selalu mengekori Ajuk ke mana-mana Ajuk pergi. Dan ketiga-tiganya bentuknya hanya hitam, macam kepulan-kepulan asap. Ajuk percaya apa yang Faridah cakap. Sebabnya Ajuk tahu apa yang dialami, apa yang dia buat berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa sebelum ni. Memang ada yang ikut dia. Dan sejak daripada dia kahwin, dia mengalami beberapa peristiwa yang memang susah nak dijelaskan. Yang pertama adalah dia selalu sangat mimpi. Dia mimpi ular, mimpi terjun bangunan, dapat baby. Semuanya mimpi pelik-pelik. Mula-mula dia macam buat tak tahu je dengan mimpi ni. Tapi lepas dia tengok video Ustaz Kazim Ilyas, baru dia tahu mimpi-mimpi yang dia alami ni adalah mimpi-mimpi yang berkaitan dengan wujudnya makhluk alam sebelah duduk berdamping dengan dia. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia selalu terbangun pukul 3 pagi. 3 pagi terbangun. Lepas tu dah tak boleh tidur. Puaslah buat semayang, buat apa, zikir-zikir, tetap tak nak tidur. Tapi dah dekat-dekat pukul 5 baru dia nak tertidur. Sedangkan pukul 6 dia dah kena bangun sebab nak kena pergi kerja. Jadi setiap hari, boleh dikatakan 1 minggu mesti terjadi 3 kali. Dan disebabkan 2 kejadian ni, dia rasa selalu penat nak pergi kerja. Bos selalu tegur sebab keadaan dia semakin hari semakin kurus, keadaan dia semakin hari semakin serabut. Nak dijadikan cerita, Ajuk ni ada berkawan lah dengan seorang kawan daripada Indonesia. Kawan ni pun boleh tahulah yang Ajuk ni mengalami peristiwa-peristiwa yang pelik lah. Tengok daripada muka pun kita dah tahu orang tu serabut sebab apa, keuangan ke, serabut sebab makhluk alam sebelah ke. Jadi kawan Indonesia ni cakap Ajuk ni kena berubat. Pada masa yang sama, kawan dia ni ada orang yang pandai dalam mengubat-ngubat alam sebelah. Duduknya dekat Kampar Perak. Jadi pada hari yang ditetapkan, Ajuk ni ikutlah kawan Indonesia dia ni pergi jumpa Tok Guru. Dipanggil Maha Guru kat situ, Kampar Perak tu. Jumpalah dengan Maha Guru tu. Bila beradab dengan Maha Guru tu cakap apa? Memang ada sesuatu yang mengikuti Ajuk. Tapi benda tu tersorok, perlu ditarik keluar. Jadi Ajuk ni macam malas nak fikir, nak keluarkanlah, dia kata. Jadi Maha Guru tu pun bacalah. Dia bukan baca Al-Quran, dia baca mentera dia baca, dia sembur-semburnya ke Ajuk. Tiba-tiba entah macam mana Ajuk cakap, badan dia ni bergerak seolah-olah macam nak bertumbuk, nak bersilat. Waktu tu dia kata dia cuba kontrol, tapi makin dia kontrol, dia makin ngantuk. Akhirnya dia tertidur. Tapi rupanya sewaktu dia tertidur,
ada benda lain yang mengambil alih badan dia yang menyebabkan dia bersilat lawan Tok Guru tu. Dengan kata lain, Tok Guru tu bersilat, dia pun bersilat. Dia sedar-sedar je satu badan dia sakit. Sebab sewaktu bersilat tu, Tok Guru tu banyak pepah dia. Pukul tangan, pukul kaki, kepala, semua tempat dipukulkan. Tujuannya nak keluarkan jin. Tapi yang sakit adalah badan Ajuk. Makhluk tu tak adalah sakit. Dia ambil alih sekejap aja. Jadi bila bangun tu, keadaan badan dia sakit-sakit sangat. Sampai dia marah dengan Maha Guru tu. Kok ia pun nak berubat? Janganlah badan aku ni dijadikan sasaran untuk kau pukul uji-uji ilmu kau. Jadi bila dah terlalu marah sangat, Tok Guru tu bagi ayat penenang. Maksudnya dia cuba menenangkan Ajuk. Dia cakap macam ni. Sebenarnya aku tak dapat nak keluarkan ketiga-tiga makhluk yang ada dalam badan kau, yang selalu mengikuti kau. Tapi aku ada berita baik. Jadi Ajuk tanya, apa benda berita baik itu? Masuk syurga ke? Bukan. Bukan. Maksudnya bukan berkaitan dengan tu. Engkau boleh jadi pengubat. Kau boleh tolong banyak orang. Tiga-tiga kadam yang ikut engkau ni akan tolong kau untuk engkau jadi seorang ahli perubatan yang handal. Bila dengar macam tu, Ajuk memang tak terima. Sebab minta tolong selain daripada Allah Ta'ala, ia dikira sebagai syirik dalam agama Islam. Memang salah. Jadi bila dengar macam tu, marah Ajuk dengan kawan Indonesia dia. Apa benda lah Maha Guru yang kau bawa aku ni? Jadi diorang pun tinggalkanlah Maha Guru tu. Terpatang-panting Maha Guru tu tengah ngangak. Dia tak dapat nak keluarkan makhluk yang berdampingan dengan Ajuk. Pada masa yang sama, dia pula kena maki dengan Ajuk. Sebab menyebabkan Ajuk sakit-sakit satu badan. Masalah Ajuk ni makin hari makin teruk. Habis semua kawan-kawan tahu tentang masalah dia. Keadaan dia semakin sugul dan semakin membimbangkan. Terutama bini je lah tengok suami dia dalam keadaan kurus kering macam tu. Nak marah aja. Jadi dalam banyak-banyak kawan dia ni, ada seorang kawan dia daripada Johor Bahru. Kawan dia cakap dia kenal dengan seorang Tok Guru yang hebat. Duduknya dekat Shah Alam. Tanpa fikir panjang, Ajuk ni pun pergilah ikut kawan dia yang daripada Johor Bahru ni, pergi ke Shah Alam nak jumpa dengan Tok Guru ni. Waktu dalam perjalanan, Ajuk dah rasa tak sedap hati. Sebabnya, ingat tak, Ajuk kena baca 7 kali Al-Fatihah untuk panggil dia punya kadam. Dan Ajuk kata, kadam tu adalah beragama Islam. Jadi, sewaktu pergi ke rumah bomoh ni yang duduknya dekat Shah Alam, Ajuk rasa macam jin yang ada dekat dalam badannya tu, iaitu jin Islam, bertentangan dengan jin yang akan dia jumpa Tok Guru yang duduk dekat Shah Alam ni. Dengan kata lain, dia bukan geng. Hatinya macam sakit, berdebar-debar. Tapi teruskan juga perjalanan. Bila sampai dekat Shah Alam, sampai dekat rumah Tok Guru tu, punyalah Ajuk terkejut. Allah bukakan dia punya hijab. Nampak macam-macam makhluk alam sebelah ada dekat situ. Ada yang kepala, ada yang badan tak ada kepala, ada yang kepala tak ada badan, ada yang gula-gula, ada yang makcik rockers, ada yang berserban, ada yang berpakaian seperti hulu balang Melayu, ada yang berpakaian seperti puteri. Jadi dengan kata lain, kata Ajuk, ikut apa yang dia nampak, bukan semua kadam yang dia nampak tu, makhluk alam sebelah tu adalah yang baik. Kebanyakan daripada makhluk alam sebelah yang duduk di kawasan dekat depan rumah Tok Bomoh tu adalah jenis-jenis yang jahat. Dia kata kita boleh tengok. Kalau yang baik selalunya mukanya elok aja, bercahaya-cahaya. Itu mungkin makhluk alam sebelah yang jenis baik-baik. Tapi kebanyakan yang ada dekat depan rumah Tok Bomoh tu semua yang jenis mengerikan. Kalau muncul depan kita, memang kita akan terkejut, rasa berbuih-buih mulut macam tu. Jadi tak apalah, dah kawan ajak, ikut ajalah. Masuklah dalam rumah Tok Bomoh tu. Rupanya Tok Bomoh tu dah duduklah dekat dia punya pentas, bukan pemujaan, pentas untuk mengubat lah katanya. Depan tu ada stupa, ada kemenyan lah, ada bunga lah, ada beras lah, ada kata ada banyak benda-benda peralatan dekat situ. Jadi Ajuk diam je lah. Jadi waktu tu baru kawan dia nak cakap, Tok Guru tu cakap, jangan risau. Aku tahu apa yang dia nak. Apa tujuan yang dia datang. Dia ada yang mendampingi 3 makhluk. Betul. Memang Ajuk diam je lah. Memang orang tu pun membela juga kan. Jadi dia boleh nampak lah apa yang Ajuk bawa. Apa yang Ajuk simpan selama ni. Jadi kata, tapi jangan risau. Kita boleh buangkan benda tu dengan kita punya ilmu, dia kata. Jadi Ajuk mula-mula
datang-datang hati dah tak sedap. Bila tengok tok guru tu punya keadaan dengan tak berapa bersihnya, dengan banyak benda-benda pelik-pelik dekat pentas pemujaan lagi, pentas mengubat dia tu, nampak macam dia ni bukan akan mengamalkan ajaran-ajaran yang sepatutnya. Dia mesti mengamalkan mentera. Tapi betul Ajuk cakap, tiba-tiba Tok Bomoh tu tepuk lantai, dia terus baca mentera. Masalahnya, Ajuk ni orang yang berdarah Jawa, boleh faham bahasa Jawa. Mentera yang dibaca oleh Tok Bomoh tu mentera Jawa, bahasa Jawa. Tapi dia punya mentera tu seolah-olah macam, hai, pergilah engkau daripada sini, pergilah engkau, jangan kau mendekati. Dia macam ayat-ayat biasa. Lagilah sakit hati Ajuk dengar. Dalam kau membela benda-benda bukan-bukan. Lepas tu kau baca mentera yang bukanlah mentera sangat, tapi bunyinya macam ayat-ayat biasa. Kalau orang lain bolehlah kau tipu, tapi aku ni yang memang dah biasa dengan bahasa Jawa, ni mungkin Bomoh scammer ni, dia kata. Baca-baca Jawa-Jawa sikit, lepas tu ambil 600 semua sekali. Dia bagi cas. Tapi biar je lah Bomoh tu baca. Oh, dia macam kesaruk lah, macam kerasukan. Dah mau ubah-ubah suara dia. Dah habis-habis tu Ajuk boleh cakap macam ni, cukuplah Tok Bomoh. Apa yang Tok Bomoh cakap, baca tu saya faham. Itu bahasa Jawa. Walaupun bahasa Jawa halus, maksudnya bahasa-bahasa Jawa peringkat yang tertinggi, tapi saya masih boleh faham. Jadi janganlah mengarut sangatlah ni. Saya minta diri dulu ya Tok Bomoh. Tok Bomoh tu tak sempat dia nak cas RM600. Terus Ajuk dengan kawan dia tu keluar. Jadi Ajuk kat luar rumah tu dia marah lah. Engkau Bomoh mana yang kau bawa ni, dengan penuh dengan makhluk-makhluk alam sebelah. Lepas tu Bomoh tu pula baca mentera tak apa-apa, scammer. Lepas tu kawan dia cakap Bomoh ni famous, ramai orang tahu, ramai orang pergi berubat dengan dia. Tapi Ajuk cakap dia tak percaya, biar je lah. Jadi dia orang pun baliklah rumah. Keadaan Ajuk makin hari makin teruk, sampaikan mak bapak mertua dia tengok dia ni perlu diubati. Jadi diorang pun cari-carilah ustaz-ustaz yang terkenal, nak jadi cerita. Diorang berkenalan dengan ustaz yang seorang imam dekat masjid yang terkenal di Kuala Lumpur. Abang tak boleh nak beritahu masjid mana. Jadi imam tu kata dia boleh tolong ubatkan. Jadi Ajuk ni pun dibawalah ke tempat ustaz tu. Ustaz tu pun baringkan Ajuk di atas sejadah. Lepas tu ustaz tu mulalah baca ayat-ayat ruqyah. Lepas dibaca ayat-ayat ruqyah tu, Ajuk tak tahu kenapa dia tak sakit, tapi dia merekod dan mengerang-ngerang macam kesakitan. Tapi dia kata dia tak sakit. Dia rasa macam tak ada apa pun. Tapi dia tak tahu kenapa badan dia macam diambil alih oleh sesuatu. Dia merekod dan dia tekan perut dia. Aduh, sakitnya. Dia tak tahu kenapa dia cakap macam tu. Dia tak tahu kenapa dia mengikut. Tapi seolah-olah ada benda lain yang mewakili badan dia. Yang dia ni dalam keadaan yang tak sakit pun. Lepas dah habis-habis tu, dia pun tertidur. Dia kata dia macam pengsan lah. Dia tak ingat apa-apa. Sedar-sedar daripada pengsan, dia tengok ustaz tu dah terbongkang dah. Bukan ustaz, imam. Imam tu dah macam dah terbalik dah. Dah kenapa pula imam ni macam ni? Rupanya, waktu ustaz tu, imam tu beruqyahkan si Ajuk ni, benda lain tu dah masuk dalam badan Ajuk. Dan Ajuk buka bunga silat pada masa yang sama. Ustaz tu tak pandai silat. Memang terpelanting lah ustaz tu, kena terajang, kena tumbuk. Tak sempat nak mengelak, kata mak mentua dengan bini Ajuk. Tak sempat nak mengelak. Ajuk buk ustaz tu, tertonggeng terus tak bangun. Ustaz ni memang pandai ayat ruqyah, tapi bukannya ahli silat. Jadi nak ubat ni bukan sebarang orang, kata Ajuk. Dan lepas habis-habis tu ustaz tu cakap dia tak boleh nak keluarkan sebabnya dia tak belajar silat. Dah lebam muka macam ni. Jadi diorang pun baliklah lagi semula ke rumah. Nak tak nak akhirnya Ajuk serah diri pada Darul Syifa yang terletak dekat Bangi. Bila dekat Darul Syifa tu, yang cuba mengeluarkan makhluk alam sebelah yang berdamping dengan Ajuk ni bukan seorang tapi dua ahli perubatan. Ruqyah dibaca bersambung-sambung sampaikan Ajuk sedar dengan tak sedar, sedar dengan tak sedar. Tapi Alhamdulillah pada waktu tu, benda tu tak masuk dalam badan Ajuk dan buka bunga silat. Kalau tidak, Darul Syifa terpelanting. Alhamdulillah tak kena macam tu. Tapi Ajuk
punya badan jadi panas, dia cuba kontrol keadaan supaya dia tak buka bunga silat, dan Alhamdulillah daripada 3 yang ada dekat dalam badan dia, 2 berjaya dikeluarkan. Cuma 1 je kata Ustaz Darul Syifa tu dia tak boleh keluar, sebab yang 1 tu lah yang pakar silat. Dia tak boleh nak keluarkan, sebab kalau dia panggil benda tu keluar, masuk dalam badan Ajuk, buka bunga silat, tak pasal-pasal jadi gelanggang pula dekat Darul Syifa tu, dalam gang silat. Jadi 2 dapat dikeluarkan, 1 dia terpaksa tinggalkan. Minta ada orang yang lebih pandai untuk mengubati. Sebabnya bukan Darul Syifa tidak boleh keluarkan, tapi tak nak terjadi apa-apa yang kurang baik. Sebabnya kalau nak dikeluarkan yang ketiga ni, ustaz yang perlu bertugas adalah ustaz yang pakar dalam silat, supaya dapat mengekang supaya Ajuk tidaklah mengamuk dekat dalam Darul Syifa. Kalau tidak, nanti kan kita sama-sama boleh tengok dekat dalam TikTok kan, orang rakam. Tapi kat Darul Syifa tak boleh rakam rasanya. Jadi selama 2 tahun hiduplah Ajuk dengan 1 lagi makhluk yang tertinggal dekat dalam badan dia ni, yang kaki silat tu, pakar silat tu. Jadi itu je dah, selama 2 tahun tu hubungan dia dengan bini dia, kejap baik, kejap tak, kejap baik, kejap tak. Dan dalam masa 2 tahun tu, Ajuk berkenalan dengan seorang ustaz, dan ustaz ni telah buat rumah pemulihan dadah. Jadi ustaz ni memang ada silat-silatnya, sebabnya orang yang nak jaga orang-orang yang dadah ni kan takut juga kan, dan jadi orang ada pertahanan, seni mempertahankan diri. Jadi dia berkenalan dengan ustaz ni dekat kawasan-kawasan KL, Puchong kata tak silap bang, Puchong. Jadi dia kenal dengan ustaz ni cakap dia boleh ubatkan, cuma sediakan 1 besi. Dia akan pindahkan makhluk tu ke besi, dan dia akan hanyutkan benda tu jauh daripada semua. Jadi dalam proses nak mengubat tu, akhirnya Ajuk dapat jumpa besi yang sesuai seperti yang diminta oleh ustaz tu, dan proses mengubat pun terus berjalan. Benda yang tinggal dalam badan Ajuk tu dipindahkan ke besi, dan akhirnya besi tu dihanyutkan ke laut. Sejak daripada tu, ketiga-tiga benda yang mendampingi Ajuk selama umur 30 tahun, 30 tahun duk mendampingi, hampir 30 tahun, berjaya dikeluarkan. Dan sejak daripada tu barulah Ajuk rasa dia sayang bini dia. Dia rasa bini dia sangat baik. Dia rasa bini dia sangat bersabar. Yang selama dia kahwin puluhan tahun ni, dia rasa bini dia sangat menyakitkan hati. Dah lah menyakitkan hati, banyak mulut pula tu. Rasa nak bakar je perasaan dia macam tu. Tapi selepas 3-3 tu keluar, dia rasa macam bini dia adalah orang yang sangat baik. Tapi mengikut kata Ajuk, sampai ke hari ini, mereka belum lagi dianugerahkan zuriat. Jadi dia minta tolong pada abang dan semua yang menonton, kita doalah sama-sama, ya Allah Tuhanku, moga-moga Ajuk dengan isterinya dikurniakan anak secepat mungkin, sesegera mungkin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ajuk kalau tengok cerita ni, tengok video ni, nanti komen-komen lah kat bawah. Kita semua-semua dah berdoa, moga-moga Allah permudahkan. Mana tahu antara yang menonton cerita abang ni adalah orang yang makbul mulutnya, makbul doanya, Allah terus perkenankannya. Mana tahu kan. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga dapatlah anak si Ajuk ni. Amin. Jadi itu adalah cerita yang pertama tentang pengalaman Ajuk berubat. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh seorang kakak namanya Kak Nor. Abang guna nama Nor je lah Berlaku pada tahun 2002 dekat Seksyen 13 Shah Alam kalau tak silap. Dan berlaku di Perdana Apartment. Namun siapa-siapa yang daripada Perdana Apartment boleh komen-komen kat bawah. Ceritanya macam ni. Pada tahun 2002, abang cakap 2012 salah tahun. Pada tahun 2002, waktu tu Nor baru habis belajar. Jadi sementara nak tunggu kerja yang elok, dia pun kerjalah dekat satu pasaraya kalau tak silap abang, Mid Valley Mega Mall dekat KL tu, dekat Selangor tu. Dia kerjalah dekat situ sementara nak dapat kerja yang lebih sesuai. Bila dia kerja kat situ, dia kata kerjanya okey, tak ada masalah. Cuma yang masalah besarnya adalah dia ni menyewa dekat Perdana Apartment yang jaraknya dengan Mid Valley Mega Mall sangat jauh. Jadi perjalanannya adalah daripada Perdana Apartment, dia kena naik private sapu ataupun teksi, dan dia akan ke Balai Polis Lama. Abang tak faham balai polis mana yang dimaksudkan, tapi dia kata Balai Polis Lama.
Dekat balai polis lama tu kena tunggu bas pula, dan bas tu akan bawa dia orang, bas sangkut-sangkut, bawa dia orang ke Mid Valley. Dengan kata lain, perjalanannya sangat panjang. Okey, ceritanya adalah sewaktu perjalanan. Pada hari tu, tak tahu kenapa, hatinya rasa tak sedap. Pada malam tu, dia mimpi yang bukan-bukan. Nur mimpi yang bukan-bukan. Dia rasa macam ada sesuatu benda yang nak terjadi. Tapi tak apalah, dia teruslah pergi kerja. Pada waktu tu, dia kata dia kerja shift petang. Jadi shift petang baliknya pukul 10 malam. Tunggu pasar raya tutup. Jadi lepas pukul 10 malam tu, dia pun dengan penat-penat badan dia ni, Nur pun pergilah tunggu bas. Bila tunggu bas, naiklah atas bas. Naik atas bas, duduk-duduk, bas jalan, berhentilah dekat balai polis. Daripada balai polis tu, dia kena tunggu perebet sapu ataupun teksi untuk pergi ke Perdana Apartment. Sini ceritanya. Jadi waktu dia tengah tunggu-tunggu tu, dia kata dekat kawasan tu, dia kata bukannya ada bus stop sangat. Tunggu-tunggu tepi jalan. Lepas tu dia kata dalam hati dia merungut-rungut. Waktu tu gaji belum dapat lagi. Tambang makin naik. Tambang perebet sapu naik. Tambang teksi naik. Tambang bos pun naik. Hati dia macam merokot-rokot. Ada yang tak kena serta geram aja. Tengah-tengah dia merungut-rungut dalam hati tu, tiba-tiba datanglah seorang kakak berbaju merah. Kalau tak silap bajunya macam blouse-blouse macam tu lah. Datang. Waktu tu pukul 10, pukul 12 malam, 11 malam macam tu. Jadi kakak tu datang, pergi dekat sebelah dia. Kakak tu bawa payung. Dek, gimana dek? Oh, saya ni kak nak pergi Perdana Apartment. Dia tak syak akak tu sebenarnya sesuatu. Sebab dia tengok akak tu macam modern-modern je. Nampak macam okey-okey je. Tak nampak macam rambut panjang, baju labuh, lepas tu ketawa hihihi. Tak ada macam tu. Akak tu okey je. Jadi bila akak tu tanya ke mana, dia cakap Perdana Apartment. Lepas tu akak tengok kau ni macam sugol je. Kau ada masalah ke dek? Dia kata, kak, belum gaji lah kak. Dia kata, tambang naik mahal. Dia kata, nak perebet sapu. Dia kata, letak harga komen gitu je. Penat kadang-kadang saya nak bayar je. Kalau selalunya hari ni RM6, esok dah RM10, esok dah RM15. Akak tu gelak-gelak. Nak macam mana dek? Ekonomi gitulah dek. Lepas tu, Nur ni pun tanyalah dengan akak tu. Akak tak risau ke tambang naik ni? Akak nak ke mana? Akak ni ke mana-mana pun boleh je kak. Oh, ke mana-mana. Waktu tu Nur macam antara dengar dengan tak dengar. Sebab dia dah penat dah. Dia kata balik kerja malas Nur nak borak. Dia kata, akak tu tanya bukan-bukan dah makan ke belum. Jadi dia tanyalah akak tu, akak ni okey ke tidak tambang naik? Akak tak kisah. Akak selalunya akak tak bayar tambang. Dia kata, oh, akak tak bayar tambang. Kenapa akak tak bayar tambang? Akak ni kalau akak naik perebet sapu ke, akak naik teksi ke tambang, dikira free. Orang tu yang tak nak minta tambang, akak nak bayar. Tapi dia tak nak minta. Orang bila nampak akak tu terus tak nak minta. Terus dia redokan, dia halalkan. Jadi tergelaklah Nur waktu tu. Pada juga akak ni buat lawak. Lepas tu dah gelak-gelak tu, akak ni cakap macam ni. Macam ni lah. Kita lepas ni kan nak pergi ke tempat yang lebih kurang sama. Engkau nak pergi Perdana Apartment. Akak pun nak ngalir-ngalir situ juga. Dia kata, kita naik teksi yang sama, ataupun perebet sapu yang sama. Kau jangan risau. Akak tolong kau. Dia kata, kali ni akak tolong. Akak jarang tolong orang ni. Dan memang malam ni kau beruntung. Akak tolong kau. Lepas tu, Nur pun tanya, nak tolong macam mana kak? Akak ada duit lebih ke? Tak payah duit lebih. Akak ni kalau macam ni, kalau dia minta tambang, akak cabut je kepala akak. Dia kata, bila akak cabut kepala akak, dia mesti terkejut. Lepas tu dia mesti bagi tambang free. Waktu tu Nur, dia ni main-main ke? Dia macam bela. Iyalah kot, cabut kepala. Bolehlah kak? Boleh akak cabut kepala akak. Waktu tu Nur macam dia tak boleh nak proses dalam kepala. Akak ni main-main kot agaknya. Okay, dia pun biar je lah. Jadi tak lama tu lepas habis borak-borak tu, datanglah perebet sapu yang dipadu oleh seorang pakcik. Jadi Nur ni duduk tempat duduk depan, kakak ni tempat duduk belakang. Jadi berjalanlah dia orang, berjalan. Sambil-sambil tu perebet lah, pakcik yang bawa ni tanyalah, Nur nak ke mana? Dia cakap nak Perdana Apartment. Oh, yang paling ujung. Yang kakak belakang tu, awak nak ke mana? Dia kata, oh tak, saya nanti kalau saya suruh berhenti, awak berhentilah. Dia kata. Lalu tu pakcik tu cakap, oh okey lah, tak ada masalah. Tengah-tengah bawa kereta tu, tiba-tiba kakak kat belakang tu tanya, pakcik, saya dengar pakcik ni suka ambil tambang harga mahal. Betul ke? Patutnya cas satu perjalanan RM6 tapi pakcik ambil RM12.
Pakcik tu gelak. Ha ha ha. Alah nak buat macam mana cik? Nak cari makan malam-malam. Tak banyak teksi, tak banyak perebet sapu. Jadi pelanggan pun kurang. Jadi kami terpaksa cas lebih-lebih. Tapi nak buat macam mana? Tak nak cik kena bayar lah juga. Dan naik kereta saya kan. Takkan cik nak naik free pula. Waktu tu Noh tak pandang belakang. Noh pandang, bukan pandang tingkap luar. Dia macam buat tak tahu je perbualan antara pakcik tu dengan kakak belakang tu. Lepas tu kakak belakang tu cakap, okey, memang betul lah ambil tambang mahal. Lepas saya tunjukkan sesuatu, jangan ambil tambang dengan budak depan ni, boleh tak? Dia kata, mana boleh macam tu cik? Dia kata pakcik tu, nak juga saya kena ambil tambang. Cik, saya kena ambil tambang. Budak depan ni saya kena ambil tambang. Okey. Kalau macam tu, macam ni lah. Apa kata pakcik pandang belakang? Dia cakap macam tu. Tiba-tiba pakcik tu, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu tu, Nur tak tengok. Nur tundukkan kepala dia. Aku tak nak tengok, dia kata. Tak nak tengok belakang, tak nak tengok pakcik tu, aku diam. Tapi pakcik tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Pakcik tu dengan menggigil-gigil. Nur memang nampak keadaan pakcik tu sikit sebab duduk sebelah kan. Pakcik tu menggigil. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Rabbi. Pakcik tu dah menjerit-jerit. Lepas tu akak kat belakang tu boleh gelak. Dia boleh gelak. Waktu tu Nur tak pandang, dia kata. Dia tak pandang kat belakang tu. Jadi, waktu tu dah Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Dah ke kiri ke kanan ni. Perebet sapu ni, pakcik ni bawa dah ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Tiba-tiba pakcik cakap, nak turun mana ni? Tak turun mana? Saya tak sanggup lagi. Turunlah, turunlah. Saya tak ambil tambang, tak ambil tambang. Terus kakak tu cakap, berhenti. Gitu. Jadi, lepas tu, brake tekan. Dia tekan brake tu. Waktu keadaan kat situ adalah di kawasan padang. Jadi akak tu pun keluar daripada kereta, dia tutup pintu kereta dan hilanglah. Pakcik tu terus tekan minyak, zup, kalau laju daripada kawasan tu. Dah lebih kurang 10 minit, pakcik tu marah Nur. Hei budak, kau bawa kawan apa sebenarnya ni? Kau tahu tak? Lepas tu Nur cakap, tak tu bukan kawan saya. Tadi saya tunggu dengan dia sama-sama nak naik nak naik teksi perebet sapu. Jadi kami pun tak kenal sebenarnya. La ilaha illallah, macam manalah aku boleh bawa penumpang macam ni? Tengah pakcik tu mengomel-ngomel. Lepas tu sampailah dekat Perdana Apartment. Bila sampai dekat Perdana Apartment, lepas tu Nur pun turunlah. Tanya dengan pakcik tu punya tambang. Pakcik berapa tambang? Pakcik tu cakap, tak usah bayar. Nanti kata pasal-pasal benda tu gigit kepala aku kan pula. Jadi Nur tak tanya sebenarnya dekat pakcik tu apa yang berlaku. Pakcik tu saja yang nampak. Dan Nur tiba-tiba teringat apa yang kakak tu pesan. Kakak tu cakap kalau dia nak dapat tambang free, dia cabut je kan kepala dia. Mungkin apa yang pakcik nampak adalah kakak tu cabutkan kepala. Tapi Nur diam, tak nak cakap apa-apa. Lepas tu Nur pun naiklah ke rumah dia dekat Perdana Apartment. Dia kata malam tu, walaupun Perdana Apartment tu ramai orang, tapi dia rasa sunyi sangat-sangat. Dia pun naiklah tangga, naik sampai dekat naik lift, naik atas. Dia buka lah rumah, masuk rumah. Patutnya dalam rumah dia penuh dengan budak-budak rumah dia, tapi tak ada seorang pun budak-budak rumah di dalam rumah pada waktu tu. Waktu tu dah dekat-dekat pukul 1 pagi. Selalunya kawan-kawan dia kalau nak keluar pergi mana-mana, pergi makan, tengok wayang, dia akan beritahu beritahu melalui WhatsApp, handset lah, mesej. Zaman-zaman tu dah ada handset kan, mesej. Tapi tak ada dapat satu mesej apa, tapi kawan-kawan dia tak ada seorang pun ada dekat dalam rumah. Pun mandi-mandi, terus pun tidur. Dia marah juga ke mana kawan-kawan dia pergi. Bila tengah-tengah tidur tu pukul 1, tiba-tiba Nur terbangun. Dia tengok dekat keliling kawan-kawan dia masih lagi tak ada. Patutnya satu bilik 2 orang, 3 orang. Tapi tak ada. Masih lagi tak ada. Dia diam je lah. Dia pun pasanglah ayat suci Quran dekat handset dia. Dia pun tidur. Sambung tidur. Lebih kurang pukul 6. Akhirnya kecoh dekat depan rumah. Dekat ruang tamu. Lebih kurang pukul 6 macam tu. Kecoh kat ruang tamu. Jadi bila dengar kecoh-kecoh ni, Nur pun keluar lah. Dia tanya, korang kenapa? Bila Nur cakap macam tu, kawan-kawan dia terus datang peluk. Nur kemana? Nur hilang Nur. Lain kali kalau nak ke mana-mana, cakap mesej. Nur blur. Cakap mesej. Aku daripada tadi tidur kat katil. Aku tak ke mana-mana. Mana ada kau tidur kat katil, kau tak ke mana-mana. Kita orang risau malam tadi. Tunggu kau balik. Jadi dengan kata lain, barulah Nur faham. Sebenarnya malam tadi, sepanjang malam, seolah-olah
No disorokkan. Oleh siapa? Tak tahu. Dia tak dapat nak jelaskan. Jadi dia cerita dengan kawan dia apa yang dia alami sepanjang malam tu, sampailah dia balik rumah, sampailah dia tidur. Kawan-kawan dia terpegun dengar. Cumanya semuanya bertanya-tanya apa sebenarnya yang pakcik tu nampak. Jadi kalau pakcik tu masih ada dengarkan cerita ni, cerita saya, boleh komen kat bawah dan beritahu pada kita semua sebenarnya apa yang pakcik nampak. Cerita ni disampaikan oleh seorang anak lah, pangkat anak, masih lagi sekolah menengah. Namanya Kira. Ni nama dia yang nama sebenar. Berlaku dekat Perak. Waktu tu Kira bersekolah dekat satu sekolah asrama penuh dekat Perak. Cerita ni berlaku pada minggu orientasi tahun 2021. Budak-budak tingkatan 1 baru masuk sekolah tu secara beramai-ramai. Tapi Kira memang dah biasa dengan sekolah tu. Dia antara senior yang menguruskan majlis orientasi budak-budak tingkatan 1. Jadi dia kata, dekat kawasan sekolah dia, semua orang tahu ada satu bilik dinamakan bilik bilik bengkel kejuruteraan elektrik. Bilik tu memang misteri. Semua orang tahu, senior-senior pun tahu, dan dia sebagai senior pun beritahu pada junior yang bilik tu memang misteri. Ceritanya, pada satu malam, bila majlis orientasi tu habis, budak-budak semua diarahkan untuk pergi ke Dewan makan malam, minum malam. Adalah bubur dengan air teh. Jadi diorang pun makanlah ramai-ramai, sambil-sambil diperhatikan oleh senior-senior, termasuk dengan Kira. Jadi dia kata selepas habis, dah dekat-dekat pukul 11 pada waktu tu, semua pelajar-pelajar diminta keluar daripada Dewan Makan dan pergi ke asrama masing-masing. Kat sini cerita dia. Jadi waktu pelajar-pelajar tingkatan 1 tu dihalau untuk pergi ke bilik masing-masing, tiba-tiba ada seorang pelajar tingkatan 1 pergi ke Kira. Lepas tu cakap macam ni, Kak, boleh tak teman saya? Tadi saya cas handset dekat makmal kejuruteraan, bengkel kejuruteraan. Lepas tu Kira ni tak terfikir, tak teringat dia cakap yang bengkel kejuruteraan tu yang disebut oleh budak tu. Jadi dia kata, okeylah, jomlah akak temankan. Jadi diorang pun berjalan, 2 orang pergi ke bengkel kejuruteraan. Sampai dekat bengkel kejuruteraan, keadaan gelap. Bila sampai situ, barulah Kira terfikir, alamak, inilah tempat yang selalu orang cakap. Tapi dia bawa berani sebab dia tak pernah nampak. Jadi diorang pun pergi buka pintu bengkel kejuruteraan tu. Lepas masuk dalam bengkel kejuruteraan tu, dibukalah lampu. Nampaklah macam handset, ada orang cas handset. Jadi dia cakap dengan budak tu, pergi ambil handset tu. Pergi ambil, jom kita balik. Jadi sewaktu budak tu ambil handset, dia cabut aja kabel yang tersambung pada handset tu, automatik pintu bilik kejuruteraan tu tertutup rapat dan terkunci dari luar. Pada waktu tu, Kira dengan budak tu dah jadi cuak. Budak tu dah muka macam nak nangis. Kira cuba jugalah goyang-goyang pintu. Tapi keadaan makin bertambah teruk. Tiba-tiba lampu blackout. Kira berdua dengan budak tu dah jadi macam... Kira dah tak boleh nak nangis sebab budak tu dah start nangis. Dah meleleh-leleh lah, air mata dia, air ngosu semua meleleh. Takkan Kira nak nangis sebagai seorang kakak sini. Dia cuba juga buka pintu tu. Tiba-tiba dia dengar ada tapak kaki daripada luar. Dekat luar ada tapak kaki. Jadi dia gendang lah. Kami terkurung dekat dalam ni. Tolong buka. Jadi tiba-tiba pintu terbuka. Jadi waktu tu Kira nak macam berterima kasih dengan orang yang membukakan pintu tu daripada luar. Tapi rupanya tak ada siapa. Kosong kat depan tu dengan keadaan yang sangat gelap. Jadi Kira ni capai tangan budak perempuan tu. Kira pun lari ke arah asrama. Naik bangunan tu, bilik tu berada dekat tingkat bawah, macam kawasan bawah bukit lah, tingkat 1 lah, kita cerita tingkat ground floor. Jadi dia capai tangan budak tu, dia lari, naik tangga tingkat 1, naik tangga, pintu keluar dekat tingkat 2. Naik sampai dekat tingkat 2. Sampai dekat tingkat 2, tercengang Kira. Macam mana aku boleh naik sampai ke tingkat 4, iaitu tingkat bumbung?
Waktu tu bangunan tu sangat gelap. Bila dia sampai dekat atas, jantung dia macam nak pecah. Dengan berpeluhnya lagi, dengan budak tu nangis. Dan yang paling teruk, dengan suara-suara orang gelak. Dia kata suaranya sangat halus, tapi dia boleh dengar orang-orang tu gelakkan dia. Jadi Kira pun dah terlalu takut. Dia pun capai tangan budak tu sekali lagi, turun tangga ke tingkat 2. Sebab kawasan keluar tu dekat tingkat 2, pintu keluar tu. Jadi dia turun sampai kat tingkat 2. Betul, dia turun. Rupanya dia bukan turun kat tingkat 2, dia turun ke tingkat 1. Berhadapan dengan bengkel tu semula. Dia jadi pelik. Tadi naik sampai tingkat 4, ni dah turun sampai tingkat 1 balik. Jadi dia berlari dengan budak perempuan tu, naik balik. Kali ni dia kira level 1, ground floor, tingkat 1. Dia kira okey, tingkat 2. Sampai ke tingkat 2, tingkat 4 balik. Waktu tu dia dah rasa macam nak nangis. Air mata dia dah bergenang. Dia kata mati dia sesat malam ni. Dia tak tahu selama ni dia memang sekolah tu tak ada masalah. Dia okey je lalu dekat sekolah tu. Dia memang hari-hari lalu jalan tu. Tapi dia tak tahu kenapa dia sesat kali ni. Dah berada dekat tingkat 4. Pada waktu tu baru dia perasan budak tu dah tak ada. Budak yang dia pegang tangan tu dah tak ada. Mana budak tu? Dia dah tak fikir budak tu, dan dia turun balik ke tingkat bawah. Sampai ke tingkat bawah, tingkat 2, sekali dia tengok, dia berhadapan dengan blok makmal kejuruteraan. Kali ni dia bertekad dalam hati, dia baca selawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dia pun naik tangga. Kali ni dia kira ground floor kuat-kuat, tingkat 1, tingkat 2. Kali ni betul-betul dia jumpa jalan keluar, dan dia berlari sekuat hati. Dia dah tak fikirlah budak tu yang dah tertinggal tu. Dia kata biarlah budak ke apa ke budak ke. Dia berlari sampai dekat asrama. Kawan-kawan dia tengah nak siap-siap nak tidur. Engkau dah kenapa Kira? Waktu tu dia dah tak boleh cakap. Dia nangis dulu. Sepada dia habis nangis, dia cerita kat kawan-kawan dia. Jadi esoknya dia cuba cari budak tingkatan 1 tu balik. Tapi budak tu tak berjumpa. Dengan kata lain, adakah itu betul-betul budak? Ataupun yang dijumpa tu adalah makhluk alam sebelah yang menyamar sebagai budak? Dia pun tak tahu nak cakap. Dan itu menjadi kenangan dia bersekolah dekat sekolah tu. Cukup, dia kata kenangan dia memang cukup menakutkan. Lepas tu, kalau lepas ni dia kata ada orang yang minta teman, memang tak ingin, dia kata. Lantaklah. Kau tertinggal apa pun dekat dalam bilik kelas ke dekat makmal, kau pergilah dengan kawan-kawan kau. Dia waktu tu tak sengaja teman budak tu. Dan dia anggap itu adalah rezeki. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ni. Abang cerita semangat betul. Abang rasa dua-dua cerita, ketiga-tiga cerita ni cukup bagus untuk jadikan iktibar dan pengajaran kita semua. Jadi terima kasih pada yang membeli sabar lara dan juga perapas hati. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.